Janganlah itu yang pertama dan terakhir. Saya baca tu, lah aku pun kena ke? Hafiz disahkan waras dan pertuduhan ke atasnya layak dibicarakan. Wow, wow. Awak yang nak review saya kan? Dekat luar kita adalah seorang singa, tapi bila di rumah kita adalah kucing yang paling manja. Tipulah tak ada. Saya perempuan, wanita biasa. Mustahil. Apa masalah kau? Apa yang dengki sangat dengan family aku? Takutlah kita nak komen persoalan tu. Ramai yang tanya sebenarnya. Dah. Aku tak tahu dekat mana mulut dia. Mulut dia belah mana ni? Nampak? Kenapa baju kau macam raksasa? Raksasa kejar budak sekolah. Kata anime. Anime lah, yeah! Hari ini kita pakai anime bersempena dengan anniversary TV3 yang ke-39. Yes. Oh, tema dia anime ke? Anime. Ni kira otak apa ni? Okey, so aku ni cerita dia macam ni. Macam budak-budak pergi sekolah, tiba-tiba ada panggilan bantuan. Bertukar jadi Power Rangers. Separuh Power Rangers. Power Rangers bukan anime? Ni Diva Seroja. Baju Oi, sekolah Diva Seroja betul ni. kan Diva Seroja? Baju Diva Seroja. Ni, kau tengok. Okey, ini baju siapa? Ini baju siapa? Ini baju ni kira dia macam semua tema ada. Bawah ni ada tengok mulut love, mata-mata. Lepas tu ada monster. Lepas tu belakang ni Toto. So kalau aku ngantuk, Oh, so dia hashtag Caca Marba. Okey, Caca Marba. jom kita tengok. Kita ada konsert Ella, guys. Tunggu cerita ni konsert terakhir dia ke, bukan? ya, jilid akhir Puteri Kota, Ella. Ini adalah konsert yang dikatakan konsert akhir Ella. Tapi malam ni akan ada lagi konsert Ratu Rock kita ni. Okey, jom kita tengok. Tak pergi lagi, mana ni pergi? Okey, mana ni pergi? Malam ini menjadi saksi kehebatan Ratu Rock Negara Ella yang ternyata masih berbisa. Bertempat di Axiata Arena Bukit Jalil, lebih 10,000 peminat hadir menyaksikan konsert hari pertama jilid akhir Ella Puteri Kota. Eksklusif di Melody, kita bawakan kepada anda kehebatan konsert yang berlangsung pada malam ini. Jom sama-sama kita saksikan. Axiata Arena. Bangga atas penghormatan ataupun penghargaan daripada peminat saya, support of myself and support of my fans. Thank you very much. Happy birthday TV3 yang ke-39. All the best. Nak sangat pergi malam ni. Dulu Alia kalau Alia pula Ella. Ella kalau buat Alia? kan sama tu. Ella dengan kalau buat konsert pakai macam aku tak kau rasa? Aku seperti Tak, yang pakai macam ni kau ni je. Orang gila macam ni je yang boleh pakai macam ni. sampai hati kau. Ni kan tema kita. Oh, tema kita hari ni. Okey, silakan. Ya, okey, kita nak bagi tahu kepada anda istimewa sempena ulang tahun yang ke-39 TV3, kita bawakan tema anime. Daripada tahun ini yang diminati oleh semua peminat dan penonton tak kira usia. Sempena pelancaran saluran Animax ditonton khas untuk semua peminat anime di Malaysia. Muat turun aplikasi tonton dan layari tonton.com.my. Stream I Can See Your Voice Malaysia 6 secara langsung dan juga boleh tengok siri-siri anime popular. And little bit. Itu bukan bahasa Jepun. Okey. Bahasa Jepun macam mana? Tak kena KTT ya? Kau tahu bahasa dia? Kau tak makan ke belum? Kan sama Rain. Tak Kalau apalah, kau jomlah tipu kita aku story. percaya je. Jom kita tengok story. Kita ada story Hakim and the Magician dan juga Datin Alia. Apa cerita itu? Konsert. Kata minta kita pakai ya? Datin Alia?
Lama Melody tidak menemu bual penyanyi Datin Alia nampak semakin berseri-seri. Syukur Alhamdulillah, kita tengok kerjaya seni dan perniagaan semakin mencurah-curah. Wah, mesti makin sibuk kan Datin Alia kita ni. Jadi bagaimana Datin membahagikan masa bersama keluarga dan juga kerjaya? Tak ada masalah sebab belum ada anak kecil. Boleh diuruslah, ada anak kecil seorang aja kat rumah tu. So itu je lah yang saya jaga setakat ni. Okay, mungkin kita dapat lihat juga kerjaya seni you sekarang rezeki semakin melimpah luarkan. Jadi mungkin bagaimana pula dengan rezeki keluarga you? Ada ke perancangan? Mungkin orang nak tengok juga junior Datin Alia. Junior tu orang kan. Jadi ada ke perancangan untuk menambah ahli keluarga? Untuk Tok Ram dia dah ada 2 junior tu. Untuk saya belum lagi. Tapi saya tak ada, kita tak stres memikirkan tentang kita nak kena ada, oh kita kena ada anak tahun ni. Tahun depan kita kena tak. Saya tak pernah memikirkan benda tu. Sebab saya percaya perancangan Allah itu lagi hebat daripada kita. Ada ke mencuba rawatan IVF sebelum? Untuk rawatan tu kita bertanya-tanya lah. Jadual saya walaupun saya tidak banyak di TV tapi Alhamdulillah masih memenuhi jemputan. Jadi benda tu yang saya tak boleh nak katakan apa-apa lagi sebab jadual saya memang sangat-sangat padat. Seperti mana kita tahu untuk rawatan IVF ni kita betul-betul kena bertenang, kena betul-betul kosong jadual tu. Tapi untuk saya ketika ini daripada tahun-tahun yang sebelumnya memang hari penuh jadual saya. Kalau ada rezeki Allah nak bagi kita terima. Lain pula bagaimana dengan Datuk Ramli? Dia macam itu je. Dekat luar orang mesti fikir sebab tak banyak video, tak banyak ni. Oh, Tok Ram macam ni, I macam ni. Sebenarnya tak ada pun. So okey je. Tok Ram pun bukan jenis pusher kan. Oh, nak anak besok macam tu. Nak kata oh bahagia betul. Biasalah rumah tangga ada ups and down kan. Mungkin ada tak sampai satu tahap tu kan you macam pasrah ataupun down sampai berputus asa, ada tak? Tipulah tak ada. Saya perempuan, wanita biasa. Mustahil saya melalui proses untuk jadi matang sebagai wanita. So bila kita dah banyak mendengar ceramah untuk menguatkan rohani kita, so kita tahu hakikatnya adalah kita bukan perancang yang hebat sebab banyak benda yang I rancang gone, tak jadi apa pun. Di penghujung jalan kehidupan tu kita kena berserah, betul-betul berserah. You tak stres apa pun, tenang aja. Sebab saya rasa sekarang ni dalam kehidupan kita yang kita nak cari tenang tu mahal lah. Akhirnya Hakim and the Magistrate muncul kembali dengan lagu terbaru mereka. Wah, wah, wah. Tahniah kita ucapkan. Dah lama dah tak dengar cerita sensasi band ATM ini. Hari ini Hakim membuat satu showcase bersama media. Adakah ini hint untuk membuat konsep berskala besar? Sebenarnya bukan hint konsep lah. Sebenarnya dia hint untuk album terbaru kami. Jadi Sak Sama ni adalah satu lagu yang akan diselitkan dalam album terbaru Hakim and the Magistrate. Saya harap semua dapat doakan supaya kami dapat siapkan album kami secepat mungkin. Saya rasa dah agak lama juga Magistrate tak keluar lagu, hampir setahun. Jadi ini adalah buah tangan terbaru daripada Hakim and the Magistrate. Kami dapat tahu yang bahawa orang yang menulis lirik ni adalah orang yang special. Siapa orang yang menulis tu? Orangnya adalah orang yang paling saya takut. Dekat luar kita adalah seorang singa, tapi bila di rumah kita adalah kucing yang paling manja. Jadi isteri saya adalah orang yang membuat lirik untuk Sak Sama ni. Banyaklah input yang menarik. Even dia pun jaga vokal saya dalam lagu Sak Sama ni. Nak bertanya sikit lah. Baru-baru ni kita mendapat kabar duka pemergian mendiang Abang Stacey. Hakim sebagai orang yang paling rapat dengan Stacey, macam mana Stacey sekarang cope dengan situasi sekarang? Okey, saya sebenarnya pernah mengalami situasi kehilangan ahli keluarga. Bila Stacey hilang ahli keluarga ni, susah untuk saya cakap okey kena relax, kena rehat. Saya tak boleh nak cakap sebab tak ada kata yang boleh dijadikan ubat kepada orang yang telah kehilangan ahli keluarga. Apa yang boleh saya lakukan adalah orang yang mendengar. Situasi tu saya pernah lalu dan situasi tu memang saya sendiri pun tak boleh nak dengar orang cakap Kim sabar Kim, ni semua ketentuan. Saya tak boleh nak dengar apa perkataan tu. Hanya dia sahaja yang boleh mengubati rasa tu. Pada saya Stacey, orang semua sangat-sangat sayang dan juga rindukan persembahan dia. Jadi saya harap dugaan ni tak berpanjangan untuk dia lah. Bagi Hakim sendiri, melihat situasi Stacey sekarang, beliau ke arah yang boleh menerima hakikat ke atau di sebaliknya? Saya bersyukur sangat-sangat. Dia sangat positif. Dia tak adalah macam terlalu meratap sangat. Cuma dia rasa macam, yelah, Cak dengan dia ni, mendiang ni, sangat rapat. Orang dah masuk competition, lepas tu Stacey masuk rancangan, lepas tu Cak masuk mentor. Jadi mereka sentiasa berkongsi idea dan pendapat. Even Stacey menari, Cak sebenarnya yang ajar. Jadi saya memang tak ada jawapan yang khusus untuk bagi dia tenang. Saya harap semua dapat doakan yang terbaik untuk Stacey supaya Stacey dapat kekuatan untuk terus berkarya dan juga hidangkan yang terbaik untuk peminat-peminat dia. Kalau ada yang tak puati, jumpa saya, bincang apa yang tak puati. Tak perlu pun kita mencari salah orang itu. Kau tak rasa sedih, bersalah atau kesian? Siapa special? Apa yang kau nak? Guys, we're back in Melody. Yeah, dan hari ini kita pakai baju ni. Ya, betul. Pasal tema anime. Tapi baju kau ni sebenarnya pasal apa? Boleh kau cerita secara jujur? Baju saya inspired by cerita yang saya suka sangat.
Cerita apa? Diva Seroja. Ya, kita bersama pelakon Diva Seroja. Kita ada Harissa Adlin dan juga Amira Syahira. Okay guys, kita dah tahu Diva Seroja, korang kata episod 2 kan sekarang? Ya. So masih baru lagi, boleh tak korang cerita at least synopsis dia, siapa-siapa boleh cerita dulu? Harissa. Okay, so cerita Diva Seroja tu pasal 5 besties, ada 5 perempuan, group of girls dalam high school all girls. So kita orang sebenarnya we rebel. Kita orang sangat jahat, nakal towards the teacher. So bila cikgu favourite kita orang pindah sekolah, kita orang buat macam-macam untuk lagi jadi nakal? Ya. Lepas tu dia gatal dengan cikgu lelaki. Ya, sebab cikgu yang pindah sekolah tu is a guy teacher, very handsome. Siapa pelakon dia? Nafis Muaz. Oh, Nafis Muaz. Wah, Nafis Muaz dah jadi cikgu lah. Dia jadi cikgu, tapi dia backup cikgu Suzan. Oh, cikgu Suzan. Ya, dari situ tu. Tapi cikgu tu like very gedi-gedi. Dia ajar kita orang belajaring, tapi dia macam tapi Amira adalah orang yang main drum, okey? Yes, main drum. Reality. Dan kan dalam cerita ni pun watak awak adalah drama. Main drum. Itulah tu sebab tu orang suruh tonton Diva Seroja. Baru tahu. Keluar dah pindah dah. Sat. Okey, dia Amira pegang watak Lela. Lela ni dia punya watak dia ada masalah konflik family dia apa semualah. Tapi dia tetap bawa watak sebagai Amira juga. Dia Lela tapi main drum juga macam itulah. So senanglah menjiwai watak tu. Sangat senang. Watak sendirilah hero dia. Watak sendiri. Cakap pun bahasa macam ni ke? Utara lah nak tengok cerita lah. Saya watak Maya. Saya walaupun dalam cerita tu saya gedi-gedi, saya belajar silat sebab ayah saya is guru silat, so saya belajar silat dalam cerita tu and I teach all my friends silat juga. Okey, memandangkan angin belajar silat, silakan. Aziz, engkau aku bagi lagi. Kita tengok story. Nampak aku punya marah ni, Datuk Awi lagi marah tau. Dia marah kenapa? Ada story Datuk Awi kita dengar cerita marah-marah. Dan Hairul Azrin pun dengar cerita. Hairul Azrin pun. Hairul Azrin pun. Tapi Hairul Azrin kita tahu apa story dia. Ya, jom kita tengok story Datuk Awi dan juga Hairul Azrin. Jom kita tengok. Pelakon yang sinonim dengan watak aksi, siapa lagi kalau bukan Hairul Azrin, mengatakan dirinya terpaksa direhatkan untuk seketika kerana mengalami kecelakaan di set penggambaran. Tetapi sebelum itu, kita nak tanyalah sikit Hairul. Dah selesa dengan watak aksi, itu dah biasa kita tengok. Tapi tak nak cuba ke watak-watak yang lain? Ada yang bertanya. Sebenarnya terus terang cakap, banyak dapat offer untuk filem lain, drama, kaca semua saya dapat. Tetapi saya minat benda ni. Saya suka buat satu benda yang penat, benda yang sakit, benda yang susah. Benda tu perlukan banyak benda dari segi macam kos, persiapan badan apa semua. Untuk cerita action dah sinonim untuk diri saya dan ramai pun cakap benda tu. Alhamdulillah, itu satu benda yang saya impikan. Bercakap mengenai filem aksi tadilah, orang dah tahu you memang sinonim dengan watak-watak aksi. Tapi ada juga setengah orang yang macam, kenapa dia? Asyik-asyik dia. Maknanya saya dipandang, ada yang tak suka, ada yang suka. Saya buat sebab saya minat. Alhamdulillah, dan filem-filem saya berjaya. Mungkin ramai orang yang tak suka kita kerana asyik dia je. Contoh macam saya minat Sam. Saya tak pernah cakap pun kenapa asyik Sam je, tapi sebab saya minat dia. Tapi kalau contohlah macam saya tak suka dia ni, walaupun dia watak sikit, aku tak suka ada dia. Lain orang lain pendapat kan, terpulang nak buat apa, saya buat yang terbaik untuk diri saya lah. Saya kena kerja, anak-anak saya ramai, anak 2 orang nak pergi makan. Anak kucing 3 lah. Untuk sekarang ni, adakah you akan menolak semua job selain daripada action ke macam mana? Sekarang ni saya ACL putus, saya beroperation, saya rehat je. Macam mana boleh terjadi sebenarnya? Masa saya tu tengah shoot filem Original Gangster, masa sepak, saya landing, salah landing, dia putus. Boom. Apa yang terjadi? Tak boleh jalan ke? Memang saya tak boleh jalan. Sampailah saya lepas operate tu, even sekarang ni pun saya belum boleh lari. Sebagai orang yang macam nak buat yang terbaik dalam semua filem dia, saya rasa macam hampa, sedih bila saya tak boleh buat. So saya stop lah. Saya operation bulan 2, so saya rehat kejap kot. Lain macam, kita berjanji ke? Sudah dia biru kau. Sekarang ni Datuk Awi pula ligat menjadi penerbit sebuah filem. Tipulah kalau kata tak ada cabaran. Apakah cabaran ketika menghasilkan? Sebenarnya dah lama saya fikirkan nak buat, tapi kesempatan, keuangan, masa. Kita buat pun dalam keadaan zaman PKP. Alhamdulillah benda ni lancar. Ambil masa lebih kurang kat 2 tahun juga. Penghasilan selepas daripada pembikinan, kadang-kadang kita kena cerita ni untuk menyampaikan dalam bentuk visual. Bukan satu perkara yang mudah. Cabaran-cabaran lain, kadang-kadang kita tandusan idea, wang. Bila kita dah start
produce ni baru kita tahu. Bukan satu perkara yang mudah. Tak ada siapa yang berani buat onar dengan abang. Tak ada lah. Saya baik. Kali ini kita bercakap tentang konsert soal bayaran. Pernah tak yang bertanggung bila hari konsert tiba-tiba tidak dibayar? Benda ni berlaku. 80-an time kita orang pun berlaku. Kami pernah ditipu organizer. Organizer ni dia boleh lari tinggalkan kita orang. Kita orang dah tak tahu apa, duit tak dapat. Ini berlaku daripada zaman tu lagi. Sekarang ni pun masih berlaku lagi. Kerana manusia dia akan sentiasa bersifat tamak. Bukan semua orang macam tu. Di mana lagi kita orang kena banyak tempat lah. Asal habis show ni kita nak ambil duit hilang. Kebanyakan dia orang mengharapkan jualan tiket saja untuk membayar artis tu balik. Dia tak macam the real organizer. Bayar dulu. Orang ada tak ada dia tetap bayar. Tak seperti ada beberapa organizer yang cuba menjadi kaya dalam sekelip mata. Kononnya jual tiket dia akan dapat keuntungan. Ini yang jadi punca. Frust tak bila masih ada lagi dilema seperti ini. Seolah-olah segala hasil titik peluh kerja keras kumpulan ke artis tu dipijak-pijak. Sebenarnya kan rosak image penyanyi tu ataupun band itu bila benda ni berlaku. Kadang-kadang dia orang lari tidak mahu meneruskan pun ada. Tiba-tiba tukang ganting show tutup. Benda ni akan rosakkan nama artis. Bila I duduk bersama dengan Datuk Awi ni, biasa kita panggil Abang Awi. Biasa kita panggil Abang. Kita tengok macam rasa sejuk je hati. Tapi dalam hati Abang adakah masih bergelora seperti dulu? Masih lagi mengalami situasi yang sama? Alhamdulillah. Saya redha apa yang ada berlaku sekarang ni. Cara saya ginilah. Saya tenang. Tak ada nak fikirkan sangat soal-soal tu. Benda tu menakutkan sebenarnya. Apabila beberapa artis mengalami nasib yang hampir sama, hati dan perasaan orang ni semua berbeza-beza. Rambut sama hitam tapi hati berbeza. Dia tak takut. Dia rasa dia nak sesuatu tu dia akan buat. Yang buat ni dia nak apa dalam hidup dia. Kepuasan apa yang dia dapat. Adakah kekayaan, ketenangan, hiburan. Saya pun tak faham. Berbaliklah kita pada jalan yang benar. Tenang dan pelan. InsyaAllah boleh. Semua orang boleh. Saya rasa saya jahil sangat dulu. Bila kena macam ini, mungkin ini adalah asbab untuk saya dapatkan diri saya dengan Tuhan. Saya tak marah. Saya tenang. Ramai kau balas balik. Saya tak nak jadi itu. Saya percaya Tuhan ada. Alhamdulillah. Satu ketenangan yang maksimal. Tak ada gelabah, tak ada gaduh nak maki orang. Kita dah berubah. Jatuh bangun kita dalam ni pun banyak juga mengajar kita juga. Ramai yang terhibur melihat keakraban Abang dan juga Era Fazra. Kawan baik you? Ya, saya fikir. Kita faham. Masing-masing membawa haluan masing-masing. Komen apabila ada yang canon kan tu? Saya dengan dia pernah bercinta. Pernah sayang menyayangi. Pernah bertunang. Bila kita dah bergaduh, putus. Tiba saya ambil satu keputusan. Clearkan segala-galanya. Alhamdulillah. Dia menerima baik. Kita menjadi seperti dulu. Akrabnya tu. Sayang sebagai adik lah. Masyarakat. Kita tak boleh nak tutup mulut dia orang daripada berkata-kata. Mereka nak cakap apa, doakan apa tu semua terpulang. Bila kita dah putus, kita dapat kembali silaturahim itu semua kehendak Allah yang baik kan. Jangan ada spekulasi yang bukan. Tak usah. Saya sentiasa doakan dia. Bila jumpa dia, bila nak kahwin ni, kahwinlah supaya dapat satu kebahagiaan mutlak, rumah tangga yang bagus, bahagia, diredai Allah. Alhamdulillah kita dapat bekerjasama meneruskan silaturahim ini dengan baik. Doakanlah semoga silaturahim ini tidak terputus. Saya pun bawa isteri saya jumpa dia supaya jangan ada prasangka yang bukan-bukan. Anak-anak saya jumpa dia. Inilah dia kehidupan. Daripada kita orang muda-muda, macam-macam tomahan ada, macam-macam fitnah. Zaman SMS bukan keluar. Tapi tak apalah. Saya selesaikan dulu semua. Saya maafkan semua yang memfitnah saya, insya-Allah. Datuk Awi maintain lah. Izinkan saya? Izinkan. Selamat pengantin baru, semoga kekal berbahagia. Pengantin patut gembira. Bila dengar jadi sedih. Dengar Mama jadi menangis. Apa hal lagu ni sedih? Tak, aku saya nak ucapkan tahniah kepada Janani dan juga Dini Shotsmon. Ya, yang telah pun melangsungkan pernikahan dan perkahwinannya semalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Awak kira menyaksikan lah Haziq, saya menyaksikan peristiwa itu, perkahwinan itu. Ya. Orang pertama yang wish congratulations. Sangat romantis, sangat lovely. Bila Jana dengan Dini jalan dekat walkway tu, aku rasa nak nangis Haziq. Aku macam tahan je sebab make up tak bawa touch up kan. Ya, betul. I tahan je. So sweet. So kita nak ucapkan tahniah. So, ucapan raya, ucapan kahwin. Selamat pengantin baru Jana dan Dini. Semoga kekal hingga ke Jana. Oh, Jana. Okey, amin. Okey, jom kita masih lagi bersama dengan Arissa dan juga Amira untuk drama Divas Roja. Yes. Yang drama ni kira menjadi kegilaan budak-budak sekolah zaman sekarang. Kita tengok cerita ni nak jadi macam kurang. Kan betul tak? Yes, betul. Itu satu benda, tapi nak tahu mungkin ada cabaran antara karakter-karakter korang yang korang rasa susah betul nak bawa scene tu, ada tak? Mungkin korang boleh cerita kan? Ada part-part yang susah lah. Part-part yang susah ke? Okey, kalau untuk watak Lela, Lela. Mira nama aku tau Lela. Mira kena bawa, dia kan bila ada masalah konflik dengan family dia, lepas tu dia kena teriak tau. Mira tak biasa teriak selama berlakon tu, tak biasa teriak. Tu macam dia teriak. Teriak tu apa? Nak tanya lah. Teriak tu apa? Nangis. Oh, nangis. Teriak. Hang punya teriak tu. Dia orang Sarawak. Oh, ya ke? Tak tahu dulu kan. Okey, terus. Dia kena teriak macam tu. Tapi nasib baiklah Mira rasa macam sebab Mira feel cerita tu, so Mira boleh bawa dengan elok. Adisa ada teriak?
Ada si nangis. Dia KLCT girl. Ada nangis tak Arisa? Ada si nangis. Tapi Harisa suka menangis. Oh, memang hobi. Kalau si nangis tu Harisa memang senang nak nangis. Oh, awak luar pun sejenis menangis? Yeah. Apa yang membuatkan Arisa menangis selalu? I don't know. Bukan lelaki No, but bukan lelaki. Bukan, I think it's because if you start acting, you kena really feel what your character is. Like you step on set and you get to your character, and you imagine kalau you are your character, kenapa you nangis? Dia akan sedih. Senanglah nak menangis. Ya. Harisa memang senang menangis, Amira susah nak teriak. So, jangan lupa tengok Divas Roja setiap hari. Setiap hari Khamis hingga Sabtu. Jam 9 malam. Jam 9 malam. TV3. Yeah. Okey, terima kasih Arisa, Amira sudi bersama kita. Dan kita ingatkan baliklah, jangan lupa tengok Divas Roja. Tapi kita ada cerita panas. Ya, pasal Eddie Ashraf. Dengan cerita dia pergi bercuti dekat siapa? Tapi ada juga cerita pasal Nisa Sabian. Let's go. Nisa Sabian buat apa pula? Aku tahu tak. Ini dia pelakon yang sentiasa menjadi buruan peminat-peminatnya. Ialah dah orangnya kacak dan tampan, siapa je tidak keruan. Betul tak? Dan baru-baru ini nampaknya Eddie Ashraf menemani kekasih hati ke Perancis. Wah, jauh melakar bahagia tu. Tak apa. Kongsilah sikit dengan Melody. Eddie Ashraf, apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Sihat eh? Sihat, alhamdulillah. Apa kat Melaka? Saya terjah awak ya masa tu awak cuba nak lari pada saya. Awak yang nak lari pada saya kan? Hari tu nak lari, hari ni memanggil ya. Ada apa tu? Kita ada rebranding F&B business saya. It's about time untuk kita memberikan nafas baru. Benda ni datang sebagai satu minat mula-mula. Sebab saya start business quite early, dalam umur 18 macam tu. Dan sepanjang proses tu, saya mencuba banyak-banyak business. Eddie Ashraf ni memang orang kata menjadi idola lah. Muda-muda dah ada business, dah ada kejayaan yang stabil. Apa mungkin yang Eddie boleh katakan kepada anak muda? Ketika muda ni lah nak kumpul duit, nak kumpul harta. It's always work hard lah. Saya dibesarkan dengan cara yang susah sebenarnya. Work hard and sentiasa ada passion in whatever that you are doing. InsyaAllah will get you somewhere lah. Dah menuju ke arah bisnes. So nak tahulah ada perancangan hidup tu ke arah seterusnya ke? Sebab dengar-dengar lah katanya dah get back dengan cinta hati. Benda tu kalau ada jodoh dia. Klise, kalau tak ada jodoh tak boleh nak buat apa kan. Doa-doakan je lah. Doa-doa orang pun orang nak tahu juga bila tarikh keramatnya, apa perancangan seterusnya. Tak boleh tahu. Kita tak tahu. Saya tak tahu. Tak ada siapa pun tahu. Tuhan je yang tahu. Siapa tak nak kahwin. Tapi saya rasa selebihnya saya serahkan pada ilahi untuk menentukan. Dia cuma cuba je lah apa yang kita boleh buat. Tadi you cakap you bagi I angin special. Takkanlah jawapan you terlalu klise. Tak ada jawapan special untuk Melody ke? Jawapan special apa yang kau nak? Tak ada. Doa je lah yang baik-baik. InsyaAllah. Kalau ada. Kalau tak ada, macam mana? Orang dah doa baik-baik. Kita tengok baru-baru ni mengikut Emilia ke Cannes ya. Kita tengok Emilia dengan kerjayanya di sana. Pergi kerana kerjaya. Adakah you pergi kerana cinta? Wow. Wow. Saya pergi kerana cintakan saya kepada travel. Dia pun suka kan travel. So kita travel sama-sama lah. Saya support dia jugalah sebenarnya dekat sana sebab dia dapat invitation daripada Cannes. So saya sentiasa support dia. InsyaAllah lepas ni mana-mana dia pergi pun saya tetap akan support. Alang-alang kita support dekat Cannes tu, kita travel lah terus kat Spain. Dia pun suka travel, saya pun suka travel. So kita travel together. Dengan kasih-Mu ya Rabbi, berkahi hidup ini. Dengan cinta-Mu ya Rabbi, damaikan mati ini. Kontroversi yang berlaku di antara anggota kumpulan Sabian, Nisa dan Ayus hangat diperkatakan di negara Indonesia. Tidak ketinggalan, gosip ini juga mendapat perhatian di Malaysia. Melody sempat bertemu dengan beliau ketika di sidang media mempromosikan konsert Sabian Live in Malaysia yang bakal berlangsung di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITC pada 26 Ogos ini nanti. InsyaAllah kita akan memberikan performance yang spekta yang luar biasa karena ini menjemput rindu Sabian fanbase yang udah lama gak ketemu. Kita akan membawakan beberapa lagu terbaru dari Sabian yang akan juga kita launching. InsyaAllah akan kita bawakan juga di Sabian Concert perdana di Sabian Concert 2023 di Melaka. Okey Sabian, apa kelainan yang ditampilkan untuk konsert kali kedua ni kan? Adakah mungkin menampilkan rakan-rakan artis yang lain, menjemput rakan artis di Malaysia ataupun bagaimana? InsyaAllah maunya kayak
gitu. Pengen banget aku mengundang salah satu temanku, mudah-mudahan beliau bisa. Namanya Nuha. Aku ingin sekali Nuha menemani aku bisa menonton konserku karena itu suatu hal yang luar biasa. Kalau lagu itu kurang lebih gini ya, mungkin nanti kita akan membawakan beberapa lagu yang sudah jarang sekali kita bawakan di Indonesia sebetulnya. Lagu-lagu yang viewer tinggi akan kita bawakan lagi di sini, di Malaysia, di konser ini. Okey, Nisa, Ayus tak ketinggalan juga. Di Malaysia kedengaran gosip-gosip kalian lah kan. Apa yang ingin kalian katakan tentang gosip kalian? Mungkinlah di sini, di Melodi khususnya, apa yang ingin kalian katakan tentang gosip yang berlaku? Sama, di sini juga mungkin tidak akan dapat ditanya. Sebab dah bertemu kalian kan, mungkinlah peminat di sini ternanti-nanti. Apakah statusnya? No comment. Ya, aku no comment aja. Nikmati karya-karyaku dan saksikan Sabian Konser 2023 di Melaka. Komenku hari ini kita konsen untuk konser besok. Kita satukan semua energi untuk konser besok. Jadi kita fokus dan konsentrasi mempersiapkan segala macam yang akan kita persiapkan di konser nanti. Jom, bagi tempat bila Intan dan suami memang ready untuk berjumpa. Patut Syahni dengan si Polai. Apa benda ni kan? Bukan hanya sekadar cinta. Ya, itu tajuk drama yang kita bawakan kepada hari ini dan juga kita ada satu movie yang anda boleh tengok sekarang dekat Pawagam dan movie tu pun dia tanya, kau pilih siapa? Tentulah kita pilih Usop Wilcha. Dan juga kita pilih Nobita. Bukan Nobita lah. Tak tahu ke dalam Bukan Sekadar Cinta ni? Bukan hanya sekadar betul. Bukan hanya Sekadar Cinta ni, orang samakan dia dengan Nobita. Ya. Kenapa pula? Tak, cerita dia sebab pakai spek. Masa maybe sebab saya buat rambut bacak macam tu. Rambut ke depan. Bila buat watak tu orang samakan dengan Nobita. Kau okey lah orang samakan kau. Okey juga. Sebab Nobita one of my favourite cartoon juga sebab dekat Doraemon kan. Doraemon. Sabar nak tanyalah Mail, apa perasaan ni? Jadi hero untuk drama ini. Ditawar jadi hero, time ditawar tu. First of all, nervous lah. Sebab saya tak pernah lagi. This is my first experience. Tapi bagi saya ambil benda ni as experience lah. And saya nak explore more. So, saya rasa Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Shooting pun dah habis, cerita pun dah tengah tayangkan. And so far so good lah. Jalan je lah. Kenapa tak tanya pendapat orang yang biasa jadi hero ni? Takut ni, nampak? Biasa jadi hero ni. Nampak ni, takut ni sebenarnya. Nervous juga duduk sebelah ni. Itu sebabnya dia pun beruban. Beruban. Itu warna. Okey, Abang Ucup mungkin boleh ceritalah scene untuk kau pilih siapa. Mesti ada scene-scene yang lawak Abang Ucup buat. Boleh tak kongsi yang kita? Sebenarnya banyak scene lawak kami buat tapi disebabkan durasi itu 90 minit. Jadi kita terpaksa potong banyak benda lah. Kerana kita nak jadikan cerita tu cantik. Jadi banyak babak-babak yang memang sebenarnya pecah perut dalam tu. Tapi okey, yang ada yang ditayangkan, yang ada dalam panggung tu adalah scene di mana orang kampung dia punya tradisi di situ. Abang Ucup, dah start tradisi tu, kita nak ni dulu bagi orang suspend. Tradisi apa yang Abang Usop akan ceritakan? Anda kena bawa anda punya family sekarang ni pergi Pawagam hujung minggu ni untuk menonton Kau Pilih Siapa. Dekat mana-mana Pawagam berpilihan anda mengisahkan tentang Piansi ni yang menerima wasiat dari Pak Kasim untuk meneruskan dia jadi wakil kampung dia. Adakah dia berjaya dan siapakah yang akan jadi pilihan penduduk kampung? Jom kita tengok trailer ni. Let's go. Nampak suspend tak? Sambung jap lagi lah dengan Abang Ucup. Dah boleh start ke? Aku tahu lagu tu. Tak boleh. Wow, kita tengok trailer pun kita rasa macam nak pergi kampung tu. Shoot kat mana? Okey, shoot ni dekat kampung Perluk Lama dekat Sungkai. Sungkai. Tahu kat mana Sungkai? Sungkai. Jangan tanya lebih. Jangan tanya lebih. Tapi tradisi apa tadi? Okey, di Kampung Perluk ni apabila dia orang nak membawa calon pergi ke Dewan Pencalonan, dia akan satu rombongan rebana akan datang jemput. Jadi karakter ataupun Karena dan Kaleta rebana daripada orang tua ni, dia orang ni yang buat scene tu jadi lawak. Saya sebagai Piansi jenis yang tak nak jawatan. Tak nak. Tak nak tapi orang nak dia. Itu saya lari. Yang rebana yang kompang-kompang ni pun ikut berlari. Ikut lari. Untuk pengetahuan korang, scene berlari saja 3 hari. 3 hari berlari. Habis filem tu, abang balik rumah terus buat workout.
So, cerita ni memang santai lah. Memang santai. Okey, itu cerita Abang Ucok. Okey, sekarang cerita kita hanya Mael lah. Cerita Mael santai. Orang tak panggil dia Mael. Orang panggil dia Rafael. Isa Rafael. So, cerita Isa Rafael, cabaran. Adakah santai juga ataupun cerita ni very distress? Okey, mostly memang santai lah sebab team pun best. Kita orang shooting kat Terengganu sebulan. Wow. And bila duduk Terengganu ni hari-hari kopok lekong dengan nasi gabu lah. Oh, sedapnya. So memang seronok experience saya shoot untuk drama ni. And cast yang lain pun sangat-sangat best, sangat-sangat friendly. And also bagi saya yang best ni is muka-muka mostly baru lah. Still fresh in this acting industry lah. Mak pun first time jadi hero kan? First time jadi main. And also the heroine daripada Singapore. So ini yang anda kena tengok kan, gabungan baru ni adakah dapat memberikan rasa kepada kita dalam bukan hanya sekadar cinta. Tapi Haziq, sabar Haziq. Tapi sebelum tu kita ada story ni, Sheila Amzah dengan Ubay. Ya, dengan Hafiz Adam. Dengan Hafiz Adam ni Ubay. Tak, Ubay tu naik sawi legun tu. Will you marry me? Penampilan pertama pasangan merpati dua sejoli atau pasangan belangkas Sheila Amzah dan Ubay. Pasangan berdarah manis yang sentiasa sporting walaupun terpaksa melalui pelbagai dugaan. Apresiasi tu menjadi dalam kita punya relationship ni macam-macam kita orang tempuh dari zaman bersahabat, bercinta menuju ke fasa pertunangan pula. The roller coaster of feelings lah. Thanks for the 5 months. Tiba-tiba dah macam-macam benda keluar. Kita pun macam biarlah. Hashtag tu meminta juga At first kita anggap benda tu sebagai gurauan. Tapi bila benda tu viral, memang tak sedap lah. Orang tua dengar elok-elok diberi nama Ubaidillah, orang make fun of nama dia. Mak pun tak suka. Gurauan kan, kita omong gelap. Sikit-sikit boleh, banyak-banyak ada sampai tahap jadi annoying. Tak apalah masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kemesraan Sheila Amzah dan juga Ubay sampai paras gula mencanak lah kata orang. Tarikh keramatnya pastinya dah ada, cuma tak nak didedahkan. Mengikut keadaan juga dalam tahun ni depends pada mak Ubay punya kesihatan. You mengharapkan tajaan ke macam mana? Kita orang tak kisah. Janganlah sampai kita ni kena jadi the face of product. Saya takkan menidakkan kalau ada sponsor tentang hantaran. Korang semua takkan tahu apa hantaran kita orang beli. Kita orang terus hidden hantaran dah. Saya happykan dia happykan saya. Sudahlah, family restu dah, tak ada mengharapkan apa-apa. Ujian bertunang ni macam-macam. Dia punya mengundang pak kata orang tua-tua, orang yang berdarah manis ni bila di fasa pertunangan. Kalau boleh nak elak daripada diduga cabaran yang bertimpa-timpa. You all dah pernah kena ke? Jangan cakap ujian bertunang. Ujian kehidupan ni pun semenjak saya berkawan dengan Syah. Dah lama dah. Bila kita now kita orang bercinta, lagi banyak dugaan datang. Kena tabahlah. Lagi-lagi bila dah bertunang, itu ini orang cakap. Ada yang mendoakan tak lama ni. Tapi kita tahu apa yang kita orang lalui. InsyaAllah semua yang baik-baik. Ada tak yang memulakan misi mencucuk jarum? Nak kata pasal menghasut. Kami berdua banyak je dapat DM beli-beli. Patut Syah ni dengan si Polai. Tapi kita lagi tahu pasangan kita macam mana. Masa bertunang, kadang-kadang godaan boleh dikatakan makin kencang. Ketahanan jiwa pula makin diuji. Koyak tak Syah? Of course. Daripada kita berkawan pun, dia yang paling tahu. Ujian, DM semua makin kencang. Kalau datang job tak apa. Ini datang kecaman hinaan. Kenapa dengan Syah? Sedangkan boleh dapat yang ni. Soal umur. Kita tak boleh puaskan hati semua orang. Kita jaga je lah nama baik sama kita. Dan jangan buruk-burukkan orang yang dah DM kita macam-macam. Kita ignore lah. Janganlah kita sebarkan aib dia pula. Yang penting saya dengan Ubay punya pemikiran tu sekufu. Majlis pertunangan dengan kehadiran ayah Syah boleh jadi sensasi. Ramai yang memuji keluarga Syah, mengetepikan kontroversi masalah peribadi. Masih boleh berlangsung dengan lancar. Kita memang try our very best untuk ketepikan kita punya differences. Yang diraikan adalah kami berdua. Perbalahan tolak ketepi dulu. Itu harus dilupakan. Prioritinya adalah kita berdua. Selepas je pertunangan tu, yang dia highlight bapanya Syah datang ke majlis pertunangan. Ui, bapak dia datang pula. Dah itu majlis anak dia. Apa masalah kalau bapak dia datang? Yang penting meraihkan kedua-dua pasangan yang bakal mendirikan rumah tangga. Doakan yang baik-baik. Ubay meluahkan rasa kecewa. Kenapa boleh emosi? Waktu tu dia dah jadi pasrah. Apa masalah aku kacau family aku? Saya tweet tu tentang anonymous yang mengganggu hidup family saya. Mak saya sakit, ada benda-benda yang kurang baik yang datang kat family saya. Semua tahu mak saya tak boleh berjalan. Kita dah buat treatment, chemo. Saya rasa memang bukan medical lah. Sesuatu yang mistik, tapi kita doakan supaya dijauhkan benda tu. Tapi lepas benda ni ditambah, saya jadi macam, apa masalah kau? Apa yang dengki sangat dengan family aku? Saya rasa mak saya, family saya tak ada menyakitkan hati orang. Saya tak tahu siapa, tolonglah bawa-bawa lah, berdamai dengan diri sendiri. Sesiapa yang terlibat, tak kisahlah apa yang you guys buat to my family, my friend, berhentilah. Tak ada satu kebaikan yang datang terhadap anda dan juga kami. Anak mana yang tak sayang mak? Lagi adik saya baru je meninggal 2 weeks before kita tunang. Down tu sangat-sangat down. Dugaan Allah bagi tu besar buat family saya dan saya dengan Syah. Berhentilah. Kami pun tak terniat untuk membalas balik apa yang anda buat. Kita nak buat kawan, bukan buat musuh.
So of course bila kita cakap pasal benda-benda yang mistik, mesti orang-orang yang terdekat dikenali ke. Kalau ada yang tak berhati, jumpa saya, bincang apa yang tak berhati, insya-Allah kita boleh damai. Saya boleh jaga family saya, anda jagalah family anda. Apa yang kita doakan, kerjakan bersifat negatif, membawa kemudaratan kepada orang lain, lambat laun dia akan berbalik pada diri dia. Semoga anda diberikan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah berikan awak ketenangan supaya segala pandangan awak terhadap orang lain akan dilembutkan dan disejahterakan. Kita tak ada iri, tak ada dengki, kita tak ada ain. Kita pun doakan awak juga. Tiada angin, tiada ribut. Tiba-tiba nama pelakon Hafriz Adam pula dipetik kerana didakwa sudah meninggal dunia. Subhanallah. Dan menolak segala spekulasi bertebaran di media sosial. Kita bertanya kepada Tuan empunya badan sendiri. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Hidup lagi. Kita straight forward ke benda yang tengah hangat diperkatakan. Ada pihak mendakwa Hafriz sendiri telah meninggal dunia. Mungkin apa yang boleh dijelaskan daripada isu itu sebenarnya? Jujur saya cakap, at first saya terkejut lah. Cuma untuk saya secara personal, saya anggap benda tu a bit kelakar. Sebab sebelum ni kita tengok kan, ada artis-artis yang kena, cakap Zarina Zainuddin, Kak Jasmine Hamid. So bila nama saya terpalit dengan benda ni juga, saya baca tu, lah aku pun kena ke? Tapi waktu saya tengah baca artikel tu, saya dengan kawan saya lagi marah. Oh benda ni kan, benda. Chill lah benda, kita dah tahu benda tu tak betul kan. Tapi dia cakap, no, you have to tell your family. Saya tengah shoot kat luar KL waktu tu. In case lah kalau saya tengah shoot tu tak boleh angkat phone ke apa benda, takut family call kan. So saya cakap, okay, this is serious, I have to tell my family. Mungkin ada setengah orang anggap benda ni kecil, tapi sebenarnya untuk orang lain benda tu besar macam family kan. Lagi-lagi yang tak ada pemati kita kan. So macam mestilah dia orang risau. Kita nampak sekarang pun mana-mana di hujung jari kita dapat satu side story pun orang dah tak percaya dah benda tu. Sekarang ni bahaya. Kita bukan setakat bahaya dengan konten yang kita bagi ke orang, tapi bahaya juga dengan orang yang kadang-kadang tak baca, dia terus share. Mungkinlah orang tak ada niat nak memfitnah yang share kan. Tapi dalam masa tak sedar benda tu dah jadi fitnah juga sebab dia menyebarkan lagi. Jadi kita sebenarnya kena hati-hati dengan apa yang kita buat dengan phone kita ni. Secara jujurnya saya tak baca sebab saya tak klik pun. Tapi according to my family yang baca, dia kata news tu bukan pasal saya. News tu adalah ayah saya meninggal 3 tahun lepas. So dia ambil artikel tu tapi dia tukar tajuk. Tapi dia keluarkan sekarang. So macam saya pun tak faham motif. Kalau ayah saya meninggal 3 tahun lepas, kenapa keluarkan sekarang? And then kenapa tajuk tu pasal saya? So benda tu confusing lah. Adakah mungkin bagi Hafiz sendiri orang-orang sebegitu meraih publicity orang pula menggunakan nama Hafiz sendiri? Saya bukan nak merendahkan orang ke apa, tapi sebenarnya sejujur-jujurnya saya ada perasaan kesian dekat orang-orang macam ni yang gunakan sesuatu benda yang di luar kotak fikiran diorang untuk meraih engagement, untuk meraihkan views, insight dan semua ni. Sebab saya kesian dekat diorang sebab saya rasa macam diorang ni orang yang in a way tak bernasib baik sebab diorang punya capacity berfikir tu tak besar. Kita ada common sense kan. So bila orang tak ada benda tu, saya rasa macam what happened to you? Kenapa kau tak ada benda ni? Kau fikir benda tu datangkan effect tapi kau tak rasa sedih, bersalah atau kesian. Orang dah lama-lama tahu sama ada orang report kau hilang terus, kena create benda lain pula untuk dapatkan views kan. So kenapa tak daripada awal ni guna pada benda yang positif ataupun cara yang lebih betul? Ada tak mungkin apa-apa yang diperkatakan kepada orang luar sana? Kita tahu benda ni dah banyak kali berlaku kan, bagi mengelakkan benda ni berlaku di dalam jangka masa yang panjang. Sentiasa beringatlah, kita hari ni seronok-seronok bercakap pasal orang lain meninggal, orang yang hidup ni meninggal apa-apa semua, membuatkan kaum keluarga diorang risau dan sebagainya. Takut nanti kalau terjadi benda tu berbalik kepada diri sendiri dan awak rasa berit dia macam mana. Use your platform wisely and cari rezeki dengan cara yang lebih diberkatilah. Oh, dah lama dah tak blog. Tak ada blog. Cuma tak baca sebab kita nak jaga emosi kita sendiri. Sekilas di Melodi, perbicaraan pelakon sensasi Hafiz Rosdi berkenaan sebutan semula kes dan laporan psikiatri terhadap beliau. Hafiz disahkan waras dan pertuduhan ke atasnya layak dibicarakan selepas dimaklumkan oleh Mahkamah Magistrate Kuala Kubu Baru pada Jumaat lalu. Sementara itu, beliau turut memberitahu bakal berkongsi mengenai status hubungan serta perancangan untuk mendirikan rumah tangga dengan wanita yang dikenali sebagai Atira Yuhada selepas selesai prosiding penceraian dengan isterinya Nurul Syuhada. Sensasi di Melodi minggu ini juga apabila impian yang dipendam penyanyi Datuk Seri Siti Nurhaliza selama 9 tahun untuk berkongsi pentas semula dengan David Foster menjadi kenyataan apabila komposer dan produser terkenal itu mengundangnya menjayakan konsert David Foster and Friends Asia 2023. Jom kita tanya.
Ini bukan first time saya kerjasama dengan David Foster. Sebelum tu adalah satu persembahan private 9 tahun yang lalu. Saya rasa itu momen terbaik dalam kerjaya saya kan, dan tak sangka lepas pada tu saya doa juga supaya janganlah itu yang pertama dan terakhir. Dan alhamdulillah untuk 7 Ogos ni saya dapat peluang lagi untuk menjadi artis undangan bagi konsert David Foster and Friends Asia. Bukan saja di Malaysia tapi di Singapura pun saya perform juga. So, saya tak sangka sebab pemilihan ni daripada tim David Foster. Alhamdulillah saya akan cuba berikan yang terbaik. Ya, masih bersama Melody dan kita ada Usop Wilca dan Ismail Lizani. Tentunya untuk movie dan drama yang mereka sedang ditayangkan sekarang ni. Dan sudah tentunya cerita Kau Pilih Siapa dah ditayangkan 8 Jun hari tu start hari Khamis. So apa harapan abang untuk Kau Pilih Siapa? Kau Pilih Siapa ni? Okey, memang kita tidak expect apa-apa tentang Kau Pilih Siapa pasal memang target kita ialah untuk memberi satu kelainan dalam penceritaan. Kerana kita tidak mau kalau biasanya cerita kampung ni kena ada hantu, kena ada something, kena ada something. Tapi cerita ni walaupun dia berkaitan dengan politik sikit, cuma kita tekankan kepada orang-orang penyokong-penyokong ni yang selalu memilih itu sebab apa. Ya. Itu memang dekat dengan kita, so anda kena tengok Kau Pilih Siapa. Betul. Sekarang ni Mail pula, Rafael mungkin ada ni lah. Promote lah sikit promote akhir sekali. Jangan lupa saksikan Bukan Hanya Sekadar Cinta setiap hari Isnin hingga Jumaat jam 7 malam di TV3. Slot Akasia. Slot Akasia. Nanti kita tengok lah wayang sama tu. Jom, okey. Abang Usop, kita pergi sekali. Tengok wayang. Kau pilih siapa? Boleh. Kau nak pilih siapa? Kamu takkan nak pilih orang lain. Usop Wilca ada kot. Aku seorang je bunga kat sini macam tak ada siapa layan aku. Okey, tanya. Ain kau pilih siapa? Kau pilih siapa? Abang Ucap. Laki kau nak letak mana? Kita pilih Intan Saleh. Ni ada cerita pasal Intan Saleh. Sebelum tu nak cakap thank you dulu. Thank you Abang Ucap. Thank you Mak sudi bersama kita hari ni. Jom tengok Intan Saleh. Baru tengok. Jom, let's go. Jom. Thank you korang. Konflik di antara Intan Saleh dengan bekas suaminya Uda Wahid dan pelakon Ezrin Azmida tiada kesudahan apabila awal tahun lalu Intan Saleh telah menerima surat tuntutan dari Uda dan Ezrin berkenaan isu hantarannya di media sosial. Rentetan kes itu, Intan Saleh telah menerima bantuan daripada pihak peguam berhubung isu ini. Dah alang-alang Melody berjumpa dengan Intan, jom kita dengarkan update terkini isu ini. Intan Saleh, sila jawab. Takutlah kita nak komen persoalan tu. Ramai yang tanya sebenarnya. Tapi actually kejadian tu kita tiba-tiba dapat surat saman. Dan Intan tak tahu apalah. Tapi kita dah balas balik kepada pihak sana. Masih lagi tak ada jawapan dari pihak sana. Apa-apa pun tindakan seterusnya Intan serahkan kepada lawyer Intan. Dan Intan ikut mana yang terbaik. Pihak di sana pun bekas suami you pun ada mengatakan you tak nak berjumpa dengan pihak di sana untuk menyelesaikan masalah ni. Komen you tentang dakwaan mengatakan you tak balas mesej ingin berjumpa menyelesaikan masalah ini. Okey, kadang-kadang kita diam tu orang kata kita salah, tapi tak salah pun kalau kita diam. Untuk kenyataan tak nak berjumpa itu salah. Pihak Intan, suami Intan dah WhatsApp dengan pihak sana untuk berjumpa seperti yang diperkatakan kat social media, jumpa depan mata. Tapi kita dah ber-WhatsApp, kita dah memang dah cakap dah jom. Bagi tempat bila Intan dan suami memang ready untuk berjumpa dan selesaikan benda ni cara baiklah, cara depan-depan lah. Tapi tak ada tindak balas. Dan kita tengokkan masalah you dengan pihak di sana macam tanpa kesudahan. Apa yang you boleh katakan, tak nak ke orang kata menyelesaikan masalah ini secara baik-baik je ke atau macam mana? Masya Allah. Sebenarnya kita dah sudah dah sebenarnya sebab Intan pun dah ada live sendiri. Intan pun dah ada perkahwinan terbaru. Benda ni yang lepas tu lepas. Apa yang masalah tu kita nak settlekan, boleh settlekan. Tapi tak perlu pun kita mencari salah orang itu untuk membesarkan lagi. Sampai bila, betul tak? Tak tahulah apa yang nak sebenarnya. Kami terbaca satu komen pada netizen yang mengatakan raya baru-baru ini anak-anak you tidak dapat beraya bersama ayahnya iaitu Uda. Apa komen you apabila mereka mengatakan you tidak bagi anak-anak beraya dengan ayahnya? Berkaitan dengan anak-anak tu Intan tak ada masalah. Sejujurnya memang Intan tak ada masalah. Untuk penggiliran tu tak ada masalah bagi Intan. Sebelum ni kalau orang tengok ada je gila-gila, kita ikut perintah mahkamah. Bila side sana tak nak ambil, Intan tak ada masalah. Bila dia nak ambil anytime, Intan bagi. Orang baik dengan kita, kita baik dengan orang. Sejujurnya memang macam tu. Tapi untuk hari raya ni, untuk sekarang ni punya situation, Intan ada mengatakan Intan pernah usulkan benda ni dan pernah dapatkan nasihat daripada lawyer sendiri, boleh ke Intan buat macam ni, tapi lawyer cakap boleh. So pengetahuan daripada pihak sana, apa-apa urus
urusan anak, boleh mesej kepada suami Intan. Kita tak nak buka mesej sebab Intan nak menjaga emosi sendiri, nak menjaga perasaan sendiri. Tadi istilah blok pihak di sana lah. Oh, dah lama dah tak blok. Tak ada blok. Cuma tak baca sebab kita nak jaga emosi kita sendiri. Apa-apa pun urusan anak, boleh mesej suami Intan. Terpulanglah pada pihak sana sama ada dia malu ataupun dia segan. Nak mesej tu kita tak tahu. Tapi kita orang tak ada masalah. Even suami Intan sendiri pun cakap kalau dia mesej kita bagi. Sebab kita tak nak kongkong anak. Sebab itu still bapak dia orang. Apa pengharapan you mengenai kemelut yang berlaku tanpa kesudahan ni kan? Mungkin harapan Intan sendiri untuk ada sinar, ada pendamaian. Ada sinar insya-Allah. Doakan je lah yang terbaik untuk kita orang. Kita mengaku kesalahan kita sendiri. Macam Intan ada salah. Siapa-siapa pun ada kesalahan sendiri. Just mengaku je salah sendiri. Setelah emosi kita kadang down. Kadang-kadang kita terlepas sikit-sikit tu normal. Untuk akan datang ni kita tak tahu, just follow the flow. Harapan Intan semoga kita baik-baik je. Sebelum ni bapak dia orang pun pernah minta maaf, pernah cakap sampai bila. That time Intan memang dah terima dah. Dia minta maaf apa semua. Memang tak ada masalah. Tapi timbul lagi isu. Tak tahulah untuk akan datang Intan tak tahu nak komen apa. Just ikut je lah. Terima kasih mendoakan Intan, keluarga baru dan anak-anak semua. Teruskanlah doa untuk Intan. Yes, itulah cita-cita yang anda tengok minggu ni. Gosip-gosip dalam Melodi. Aku nak menari pegang rambut tau. Oh, botak terus. Bila kat tahu botak rupanya. Oh, rimas lah Rimas. Tapi hari ni kita pakai ni demi anniversary TV3 yang ke-39. Apa-apa guna stokin tau, ikat rambut. Oh, patutlah berbau daripada tadi. Itu bau dia. Guna stokin. Okey guys, jangan lupa untuk terus bersama Melodi setiap minggu 12.30 tengah hari setiap hari. Betul. Okay? Tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi, berdiri di atas bakat sendiri. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. 1, 2, otak ita ita.